Selamat petang, salam sejahtera. Sudah lama kita tidak bercerita tentang Hadi Awang. Kali ini Hadi Awang kena berabis. Orang sahabat cakap Hadi Awang kena berabis. Ini gara-gara sikap beliau yang suka ponteng parlimen. Bagi mereka yang tahu, bagi mereka yang mengikuti persidangan-persidangan parlimen sebelum parlimen ke-15 ini, Anda pasti tahu bahwa antara dua orang yang paling aktif tak hadir parlimen ialah Ketua Pemimpin Perikatan Nasional sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin, dan daripada PAS, yaitu Hadi Awang. Mereka adalah antara ahli parlimen yang paling banyak kali tak hadir parlimen. Tak tahulah apa sebab alasan mereka. Kita pun tidak tahu sangat apa sebab alasan mereka, tetapi kerana begitu banyak kalinya mereka tidak hadir, ini menjadikan Dewan Undangan Negeri Perak menjadi hangat dan luar biasa. 20 menit bertikam lidah gara-gara isu Presiden PAS yang ponteng parlimen. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya. Dan apa komen kamu tentang sikap Muhyiddin Yassin dan juga Hadi Awang yang selalu ponteng parlimen? Adakah Anda rasa itu sesuai menjadi Perdana Menteri dan menjadi kerajaan? Ini semua berlaku di saat rang undang-undang anti lompat parti dibendangkan. Presiden PAS itu sendiri tak hadir dan ponteng, tidak mendengar perbahasan tersebut. Apa ceritanya? Oke, jom saya bacakan kepada Anda. Ini pendedahan yang luar biasa yang perlu Anda tahu, yang pasti membuatkan bulu roma Anda meremang macam jumpa hantu Pontianak. Oke, hari ini Dun Perak hangat apabila Adun Hulu Kinta membangkitkan isu Presiden PAS yang ponteng parlimen. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Perak bertukar hangat sepanjang 20 menit selepas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kinta Muhammad Arafat Varisai Muhammad bertikam lidah dengan beberapa adun pembangkang. Ia bermula selepas Muhammad Arafat membangkitkan isu ahli parlimen Marang yang juga Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, yang mendakwa atau didakwa tidak hadir pada sesi pembentangan dan perbahasan rang undang-undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3 2022 berkenan peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Di peringkat pusat, kata beliau, RUU itu telah dibahas dan diluluskan. RUU itu juga telah disokong oleh parti-parti yang mempunyai prinsip dan moral, terutamanya Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Untuk pengetahuan Ketua Pembangkang, ketika sesi perbahasan dan pengundian RUU berkenan di parlimen, ahli parlimen Marang yang juga Presiden PAS tidak hadir, malah ponteng sesi parlimen, kata beliau. Ini satu pendedahan yang memang luar biasa. Mungkin ramai yang tak tahu bahwa ketika RUU berkenan dibentangkan dan dibahas, Hadi Awang tak hadir dan ponteng. Oleh itu, sebagai pemimpin kena tunjuk sokongan kepada akta lompat parti. Ini tidak hadir tanpa alasan. Kalau ada alasan tiada masalah, kata beliau. Tidak mengapa kalau tidak sehat. Tapi kita faham, Marang rekod kehadiran selalu ponteng, katanya. Secara pribadi saya tak menyokong sangat ahli parlimen yang suka ponteng ini, kerana untuk makluman kamu semua, walaupun dia bukan menteri, walaupun dia tidak menjawat apa-apa jawatan dalam kerajaan atau dalam pembangkang atau sebagainya, apabila mereka menang saja menjadi ahli parlimen, menang saja pilihan raya dan mempunyai kerusi di parlimen, secara otomatiknya pribadi tersebut, orang tersebut akan menerima allowance atau kita boleh sebut sebagai gaji ahli parlimen. Tapi yang menghairankan, ada juga ahli-ahli parlimen yang selalu ponteng, tak hadir-hadir kelas, tak hadir-hadir sidang parlimen. Jadi, bukankah ini boleh diiktiraf, ditafsirkan sebagai makan gaji buta? Bukankah itu satu perbuatan dosa? Tak tahulah, aku pun tak faham sangat, saya pun tak faham sangat apa
apa prinsip dan apa tafsiran Anda semua? Adakah Anda juga menafsirkan orang yang ponteng parlimen ini juga sebagai boleh ditafsirkan sebagai makan gaji buta, karena gaji ahli parlimen dibayar mengikut bilangan mereka hadir. Selain daripada itu juga dibayar mengikut jawatan mereka sebagai ahli parlimen. Ada dibayar setiap bulan, bosku. Jadi kalau tak hadir, buat apa bayar? Kan aduh, lebih baik bagi orang lain lah, lantik orang lain lah kalau begitu. Saudara, beliau berkata, Arafat berkata demikian pada sesi perbahasan RUU meminda undang-undang tubuh kerajaan Perak bagi larangan adun bertukar parti di sini pada Kamis. Dakwaan Muhammad Arafat itu kemudian tidak dipersetujui Muhammad Zulfadli Zainal PN Slim yang mempertikaikan kenyataannya selain menyifatkan dakwaan Muhammad Arafat sebagai dangkal. Beliau berkata, "Saya tidak bersetuju dengan dakwaan ke atas ahli parlimen Marang. Kita mahu tahu data berkenaan kehadiran Abdul Hadi Awang dapat dari mana yang menyatakan ponteng," kata beliau. Kalau kita tengok Hulu Kinta, berapa kali dia tak ada dalam dewan, berapa kali juga keluar. Jadi jangan mudah sebut tuduh, kata beliau. Yang berhormat pun bukan ada dalam parlimen hingga mahu sebut tentang Marang, ujarnya. Muhammad Akmal Kamarudin PN selama kemudiannya mencelah dan meminta Muhammad Arafat untuk menyatakan pendirian mengenai kerjasama dengan BN selepas 10 tahun menghentam parti itu dalam siri-siri ceramah. Rakyat pilih YB kerana percaya YB anti BN ketika itu, tetapi tiba-tiba berlaku seperti mana sekarang. Jadi siapa yang menggadaikan prinsip sebenarnya pembohong dan penipu itu khianat kepada rakyat dan pengundi, katanya. Nak tanya kepada PN ini, nak kalau kata begitu kepada PH dan BN, saya nak tanya. Dulu kata Muhyiddin, waktu sebelum pilihan raya, dia mengisytiharkan Barisan Nasional ialah musuh utama Perikatan Nasional. Jadi kenapa dulu masa parlimen tergantung ada juga hajat Muhyiddin bekerja sama dengan BN, ahli-ahli parlimen BN, untuk menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Janganlah menyoal atau janganlah pula memberikan fakta yang kena muka sendiri, ludah muka sendiri. Meludah ke langit karena muka sendiri. Kan dulu Muhyiddin kata sebelum pilihan raya, dia kata musuh utama Perikatan Nasional ialah Barisan Nasional. Tapi selepas tergantungnya parlimen baru-baru ini, kita dapat lihat Muhyiddin ada cubaan, Hadi dan Muhyiddin ada cubaan untuk bekerja sama dengan Barisan Nasional dalam mendapatkan sokongan menjadi Perdana Menteri dan kerajaan. Nah, jadi janganlah menyebut perkara yang boleh kena muka sendiri, saudara-saudara sekalian. Bagaimanapun, untuk persoalan oleh Adun yang mengatakan bahawa dari mana data yang diperoleh itu, Anda boleh lihat sendiri. Tak payah susah-susah pergi ke laman web parlimen, Anda boleh lihat bilangan kehadiran di sana. Itu paling senang. Saya tak nak ajar kamu lah, kamu pergi cari sendiri. Senang sangat. Type saja kehadiran kamu nampak dalam Google. Oke? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Bye-bye.